Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan tayyiba wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada pagi ini. Kita dapat bersama-sama untuk solat subuh secara berjemaah, dan kita dapat bersama-sama untuk tambah ilmu, tambah kefahaman, tambah amal ibadat kita. Mudah-mudahan dengan rahmat daripada Allah, kita semua akan dimasukkan ke dalam syurga insya-Allah. Pejabat celek, kita tidak lama lagi akan berada pada bulan Ramadan. Kita akan menempuh bulan Ramadan sekali lagi. Dan alhamdulillah, Allah Ta'ala masih lagi panjangkan umur kita. Allah Ta'ala masih lagi memberi peluang kepada kita untuk kita bersama-sama di dalam madrasah Ramadan. Bayangkan, hak puasa dengan kita tahun lepas, tahun ni berapa ramai tak ada. Tetapi Allah Ta'ala masih lagi panjangkan umur kita, masih lagi memberi peluang kepada kita untuk kita menjejukkan kaki ke dalam madrasah Ramadan. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, Ramadan kita pada tahun ini 1444 Hijrah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebajikan, sebagai amal ibadat kita yang sempurna mengikut kehendak agama kita. Jadi sempena dengan minggu terakhir lah sebelum masuknya bulan Ramadan, maka hamba nak ambil kesempatan lah untuk sama-sama kita buat persiapan. Dan hamba yakin dan juga percaya kita sudah dengar benda-benda lagu ni, dia kita dengar di mana-mana, tetapi kita jadikan sebagai tanfa'ul mu'minin. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Dengar acak-acak, dengar somo-somo, maka ianya akan bertambah semangat kita, bertambah ingatan kita, bertambah kekuatan kita untuk kita jadikan Ramadan yang terbaik. Jadi sebelum kita buat apa-apa persiapan, sebelum gapo-gapo pun kita buat, maka tidak mesti kita mulakan dengan niat. Innamal a'malu binniyat.
kok mana-mana pun mesti bermula dengan niat. Niat kita nak masuk dalam bulan Ramadan, bagaimana perasaan kita, bagaimana hati kita, bagaimana fikiran kita nak masuk dalam Ramadan. Sama ada kita rasa gembira, kita rasa syukur kepada Allah, ataupun wal'iyazabillah sebagai bebanan kepada kita. Dan ambo yakin dan juga percaya hok ada depan ambo ni, kita tak sabar-sabar untuk menunggu ketibaan Ramadan. Kita tak sabar-sabar untuk berada dalam madrasah Ramadan. Kita tak sabar-sabar untuk tingkatkan amal ibadat kita dalam bulan Ramadan. Maka bila niat kita, niat yang baik, niat yang comel, niat yang menyebabkan kita rasa gembira, kita rasa suka, maka akan ada di sana kita akan buat persiapan dan juga buat persediaan kerana kita nak sambut sesuatu yang bernilai kepada kita. Kita nak sambut sesuatu yang berharga untuk kita. Kita nak sambut barang hak kita sayang, barang hak kita suka. Atas dunia pun lagu tu juga. Kita nak pergi ke tempat yang kita suka, nak pergi Mekah ke, sama ada umrah ataupun haji ke, maka persiapan kita memang rapi, persediaan kita memang rapi, dengan kursuhnya, dengan begnya, macam-macam. Kerana tempat hak kita nak pergi ni tempat yang istimewa. Maka barang-barang atas dunia pun lagu tu jugalah. Lebih-lebih lagi depan kita ni Ramadan. Ramadan yang tak sama dengan bulan Januari, tak sama dengan bulan Februari, tak sama dengan bulan Mac dan bulan-bulan yang ada dalam Masihi. Jadi satu je Ramadan sahaja yang Allah Ta'ala buka, bermula daripada hari yang pertama sampai hari yang ke-30. Macam-macam tawaran yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Maka tidak dapat tidak, kita secara automatik, secara sukarela, kita akan membuat persiapan dan juga persediaan. Yang pertama, apabila marinya rasa gembira, bila marinya rasa suka, bila marinya macam-macam, orang panggil perasaan yang tidak dapat digambarkan kepada orang, maka persiapan yang pertama yang kita kena buat, iaitu persiapan daripada dalaman kita. Persiapan daripada dalaman, istiadat, persiapan dalaman kita. Maknanya jiwa kita, hati kita mesti bersih, mesti bersih, mesti hilang daripada perkara-perkara buruk, perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang Allah Ta'ala murkai. Ibarat kata, masuknya kita ke dalam Ramadan ibarat sebagaimana kain berwarna putih. Kain berwarna putih bersih, tidak ada kotoran, tidak ada kuman, tidak ada, bersihlah. Bila kain kita berwarna putih, kain kita ni bersih, kita duduk dalam bulan Ramadan seolah-olah kita ni supaya besi magnet, besi berani. Duduk dalam bulan Ramadan, kita tarik belakang amalan-amalan kebaikan, benda-benda baik yang ada dalam Ramadan. Dengan sendiri dia akan mari dengan kita. Kita tarik qiyamul lailnya, kita tarik tadarruhnya, kita tarik sedekahnya, macam-macam amal-amalan kebajikan itu dengan sendiri yang mari dekat dengan kita. Sebab kita ni bersih, sebab kita ni tak ada kotoran,
Sebab kita ni tak ada kuman, tak ada virus. Maka dengan sendiri besi berani itu tarik amalan-amalan tadi. Dia tidak ada rasa berat, dia tidak ada rasa penat, dia tidak mengeluh. Tetapi wal'iyazabillah, kalau kita masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan jiwa kita, hati kita kotor, bagaimana kita masuk dalam bulan Ramadan, dia tak jadi nak tarik, dia jadi tak boleh nak tarik kebaikan-kebaikan hak dalam bulan Ramadan, kerana diseliputi ataupun dikelilingi oleh maksiat, kesilapan dan juga dosa-dosa. Imam Syafi'i rahimahullah, dia pernah mengadu kepada tok guru dia Imam Waqi'. Kita baca kitab Diwan Imam Syafi'i. Diwan ni syair lah, himpunan syair-syair karangan Imam Syafi'i. Banyak-banyak syair yang ada dalam kitab tersebut. Ada syair yang mana Imam Syafi'i mengadu kepada Imam Waqi' bagaimana susahnya Imam Syafi'i ini nak mengapa. Jadi sebagaimana Abu sebutlah, payahnya Imam Syafi'i ni nak mengapa tak sama dengan kita nak mengapa. Jangan kita kata, oh Imam Syafi'i pun payah mengapa, aku kau payah mengapa. Imam Syafi'i ni payah dia nak mengapa. Umur dia 8 tahun, dia sudah menghafal 30 juzuk Quran. Umur 8 tahun. Umur 8 tahun. Umur 8 tahun ni tak tahu mana lah umur. 8 tahun sudah menghafal Quran 30 juzuk. Umur dia 10 tahun, dia sudah menghafal Muwatta, hadis Muwatta. Tebal lah kitab Muwatta ni, karangan Imam Malik. Jadi Imam Malik ni tok guru kepada Imam Syafi'i. Jadi susah nak menghafal Imam Syafi'i ni, memang jauh jelak lah dengan kita lah. Tak boleh nak banding lah. Dia kata, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku mengadu kepada Imam Waqi', susahnya aku nak mengapa. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi' kata mu kena tinggal maksiat. Imam Syafi'i buat maksiat kau? Dok. Nak royak kepada orang ramai, nak royak kepada kita, nak ingat mengapa, nak mudah mengapa, kena tinggal maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun. Sesungguhnya ilmu ini ibarat cahaya, cerah ke masjid kita, tak ada tempat gelap. Itulah ilmu. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati orang yang melakukan maksiat. Sebab tu hamba kata besi berani. Orang yang bersih ibarat besi berani. Marilah kebaikan gapo-gapo dengan automatik dia tarik. Maka nak mendapatkan kain putih, nak bersihkan diri kita dan juga jiwa kita, tidak dapat tidak, kita kena kembali kepada Allah, kena bertaubat kepada Allah. Taubat ni taubat sungguh dah, taubatan nasuha. Kena taubat sungguh-sungguh, kena menyesal sungguh-sungguh. Dan taubat ni dia sebagaimana semaya, ada syarat, ada rukun. Sebagaimana puasa, ada syarat, ada rukun. Amo taubat dah ustaz. Rana dia mau taubat. Taubat dia ada syarat, ada rukun. Kita buka kitab Riyadus Salihin, kita buka kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali sebut, Imam Nawawi sebut, taubat, bertaubat, taubat ni
Ada 3 syarat. Ada 3 syarat. Syarat yang pertama, kita kena berhenti daripada melakukan maksiat, melakukan dosa, melakukan kesalahan. Kena berhenti dulu. Bila berhenti, mari yang kedua, kita rasa menyesal. Allah, tak kena lagu ni. Aku poting semaya ni tak betul. Aku poso baru ni tak rati lagi. Tak kena ni. Zakat pun jarang-jarang aku beri tak betul tak? Mari rasa menyesal. Kalau berhenti saja, tak mari rasa menyesal, tak jadi. Dia buat pula. Jadi mula-mula sekali dia berhenti. Lepas tu yang kedua, dia menyesal di atas kesilapan dia, kesalahan dia. Mari syarat yang ketiga, dia berjanji tidak akan mengulangi kesilapan, kesalahan, dosa-dosa hak dia buat. 3 syarat disebut oleh ulama-ulama kita. Pertama, berhenti. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, aku tak akan buat dah. Sampai bila-bila aku tidak akan buat dah kesalahan dan juga kesilapan tadi. Ulama kita tambah, kalau dosa tu dosa hak kait dengan manusia. 3 tu dosa berkait dengan Allah. Tak tinggal semaya, hak Allah. Tak tinggal puasa, hak Allah. Tak bayar zakat, hak Allah. Tu dosa dengan Allah. Kalau dosa dengan manusia, ulama tambah syarat lagi. Iaitu kita kena pergi minta maaf dengan tuan badan. Imam Nawawi sebut dalam kitab dia, kalau kita mengupak, kita kena pergi jumpa dengan dia, kita kena pergi minta maaf. Kalau kita fitnah dia, kita kena pergi jumpa, kita kena pergi minta maaf. Kalau kita puduh dia, kita kena pergi jumpa, kita kena pergi minta maaf. Kalau kita ambil barang dia, kita kena pergi atas balik, kita kena minta maaf. Tu dosa dengan manusia. Imam Nawawi tambah lagi, sebagaimana Imam Ghazali pun sebut dalam kitab dia. Jadi Imam Nawawi kata, fa in fuqida ahadus salasati lam tasihha taubatuh. Sekiranya fuqida, tak cukup syarat lah, daripada 3 ataupun 4 tadi, lam tasihha taubatuh, tak sah taubat dia. Tidak sah taubat dia. Kalau tak cukup 3 syarat tadi ataupun 4 syarat tadi, maka tidak dikira sebagai taubatan nasuha. Kenali gambar banyak dosa kita. Tapi itulah ketetapan yang telah disebut oleh ulama-ulama kita berkenaan dengan betul-betul kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syarat yang pertama, iaitu kita kena bersihkan diri kita, dalaman kita. Iaitu kita nak bersihkan diri kita daripada dosa, maksiat dan kesilapan serta kesalahan hak kita buat. Yang kedua, persiapan ataupun persediaan luaran. Tadi dalaman, ni luaran. Kita kena bersiap juga luaran kita, zahir kita. Gapo dia? Iaitu kita kena jaga kesihatan. Kita jaga kesihatan kita. Kita jaga makan minum kita. Tapi makan pagi ni wajib makan lah. Sebab nak jaga kesihatan tak makan pagi, nyahnya tak habis nasi kita. Makan pagi, kena jaga makan, kena jaga minum. Sebab apa? Sebab dalam bulan Ramadan ni kita nak sihat. Kita nak semaya terawih sekali dengan tok imam kita. Kalau lapar lah. Kalau rumah satu sampai habis. Lepas tu bangun qiyamul lail pula, baca Quran pula, tadarus pula. Jadi nak kepada nikmat sihat, nak kepada nikmat tubuh badan yang sihat. Kalau hak uzur dah tu tak ada arah lah. Allah Ta'ala nak uji hak ni, hak sihat-sihat ni. Mentang-mentang minggu depan nak puasa kak, gomos kat sekanak minggu ni. Kau si kodek makan apa? Nak puasa dah ustaz. Lepas tu kak masuk Ramadan kak lembek.
Jangan kita jaga kesihatan kita, biar kita boleh qiyam, biar boleh kita bangun, berdiri lama untuk qiyamul lail, untuk tarawih, untuk macam-macam lagi amalan sunat hak kita nak buat dengan baca Qurannya. Bila kita sihat, baca Quran pun boleh banyak. Jadi nikmat kesihatan ini ataupun kita kena jaga tubuh badan kita ini sangat penting. Barulah orang panggil gapo-gapo kita buat dalam bulan Ramadan berjalan dengan baik, berjalan dengan sempurna. Yang ketiga, persiapan fikrah. Persiapan daripada sudut kefahaman kita. Persiapan daripada sudut kefahaman kita. Maknanya kefahaman ini merujuk kepada berkenaan dengan hukum hakam Ramadan. Bagaimana kita kena buat persiapan daripada sudut hukum hakam Ramadan. Puasa, kita tahu syarat dan juga rukun puasa. Kita tahu perkara-perkara sunat dalam puasa, perkara-perkara yang membatalkan puasa kita sudah tahu. Kita sudah maklum gapo-gapo yang berlaku ketika mana kita berpuasa. Lagu ni orang panggil implikasi dia, batal ke, makruh ke, kena qada ke, kena bayar fidyah ke, kena bayar gapo ke, kita sudah mahir. Lebih-lebih lagi berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kita tak sah wal iazabillah, kita puasa molek-molek, tiba-tiba puasa kita batal, puasa kita tak sah. Kerana apa? Kerana kita tidak tahu selok-belok hukum hakam berkenaan dengan Ramadan. Sebab tu persiapan daripada sudut fikrah selok-belok berkenaan dengan hukum hakam Ramadan ini kita kena jaga. Sama ada kita nak tanya tu email kita ke, tanya ustaz mana-mana ke, terpulang kepada kita lah. Terpulang kepada kita, tapi kita jangan duduk saja. Kita jangan duduk saja. Masa yang ada ni, hak mahir tu alhamdulillah. Hak belum mahir lagi, kita kehir juga. Kalau lagu ni jadi ganda ustaz, kalau lagu ni jadi ganda ustaz. Sebab dibimbangi apabila kita melakukan ibadat puasa, maka tiba-tiba puasa kita tidak sah, maka kita kena qada puasa kita. Kita kena qada. Kita kena qada. Kerana kita ni bukan kategori orang jahil. Hok ada depan hamba ni tidak dikategorikan sebagai orang jahil, dikategorikan sebagai orang alim. Hamba sebut di mana-mana masjid, hamba sebut belajar agama, belajar fardu ain ini bukannya tanggungjawab ustaz hok belajar saja. Bukan tanggungjawab tu imam hok belajar saja. Bukan tanggungjawab ustaz tok lebah hok belajar saja. Tapi belajar fardu ain ini adalah taklif kepada semua orang Islam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa fi riwayatin wa muslimah. Belajar ni adalah menjadi kefarduan kepada orang Islam. Tak kira lah ustaz ke, tok lebah ke, engineer ke, dia kerja orang panggil di kebun sawah ke, di ladang getah ke, tak kira. Selagi mana kamu ni muslim, kamu ni berakal, maka taklifan untuk kamu belajar ilmu fardu ain menjadi kewajipan kepada kamu. Hamba tidak ustaz, tak apalah, tak belajar pun, tak betul. Hamba tidak orang ngaji agama masa sekolah dulu. Jadi hamba tak cara mana lah bab-bab lagu ni. Tak boleh. Setiap muslim, laki ke puai ke, kena belajar ilmu fardu ain. Termasuklah fiqh puasa, fiqh sembahyang, fiqh taharah, fiqh zakat, fiqh munakahat, macam-macam lagi berkenaan dengan fardu ain yang kita kena belajar. Kenapa hamba royak pok-pok kita ni
keluar daripada kategori orang yang jahil, kerana orang yang jahil ni disebut dalam kitab-kitab fiqh. Yang pertama sekali, in qaruba ahduhu bil Islam. Kalau dia ni baru peluk agama Islam, mu'allah lah. Kalau dia ni mu'allah, okey, kita boleh panggil dia ni orang jahil, ataupun kita boleh panggil dia ni tak tahu satu. Yang kedua, au nasya'a bibadiyatin ba'idatin anil ulama. Duk jauh daripada ulama. Rumah dia jauh daripada ulama. Jauh di sini maksud dia apa? Masjid tak ada, surah tak ada, tak ada orang bel, tak ada ustaz. Oh, maksud dia kat dalam hutan. Dalam hutan, dalam hutan, atas gunung, celah bukit, tak tahu satu. Dia Islam tapi tak ada maklumat. Tak ada maklumat berkenaan dengan agama. Tak siapa maklumat ke dia. Tak ada orang mengajar, tak ada ustaz, tak ada orang Islam. Dia seorang cokok-cokok. Nak cari mana lah ni. Sebab tu hamba kata, pok-pok kita ni tak ada kategori orang jahil, kerana terkeluar daripada dua sebab tadi. Ni dua ni disebut oleh ulama dalam kitab fiqh. Nak kata dia jahil, nak kata dia tak tahu, kita tengok dua kategori ni. Mu'allah, baru masuk Islam. Yang kedua, jauh daripada ulama. Hamba ingat lagi masa hamba gaji dengan ayah hamba, dia kata orang Kelantan ni tak ada orang jahil. Kalau ikut syarat hak ulama royak ni, Kelantan ni tak ada orang jahil. Apa? Setiap rumah ada TV, setiap rumah ada radio. Lah ni internet, boleh dengar orang mengajar, boleh cari dalam YouTube, boleh cari dalam TikTok, rata-rata boleh cari. Maknanya tak ada dah istilah orang jahil ni. Tapi kalau dia kata, hamba tak tahu ustaz, hamba ni jahil juga, kecuali dia tak cara ke masjid, tak cara ke surah, tak cara ke ilmu-ilmu agama, maka dia kena qada puasa dia. Wal-iyadza billah. Dia kena qada semaya dia. Kalau semaya dia tak betul, mana demo semaya lagu ni? Pas garu-garu, siapa geruk anggota yang besar mutawaliat berturut-turut, batal semaya demo ni. Oh, batal ko, hamba tak tahu. Tengok-tengok rumah belakang masjid, rumah tepi balasa. Demo kena qada semaya demo kena qada puasa demo. Berat kita ni dalam kitab fiqh. Hamba tidak reka ni, hamba sebut benda yang ada dalam kitab fiqh supaya kita sedar, supaya kita tahu. Jawab tak tahu ni kerana dua kategori ni je. Pertama, baru peluk agama Islam. Yang kedua, jauh daripada ulama. Jauh daripada ulama tadi dah terputus. Orang panggil ilmu dan juga maklumat berkenaan dengan agama. Tak ada orang royak ke dia, tak ada orang sapa ke dia. Apa? Duduk dalam hutan, duduk dalam rok, duduk atas gunung, duduk celah bukit. Padai dengan dia lah kalau dia jahil pun. Begitu juga dalam bab semaya pun lagu tu juga. Semua dalam bidang-bidang orang panggil ilmu fardu ain ni, jahil ni kerana dua sebab tu je. Jadi kita kena pakak-pakak beringat supaya ilmu-ilmu yang ada atas muka bumi ni kita kena ambil dan juga kita kena belajar, supaya gapo-gapo kita buat Allah Ta'ala tidak kategorikan kita sebagai orang yang kena qada semaya, kena qada puasa dan juga sebagainya. Dan akhir sekali, iaitu persiapan daripada sudut kebendaan. Dalam Ramadan ni kita nak kita banyak duit kita nak kita banyak piti. Nak masuk bulan Ramadan, piti kena banyak, piti kena banyak lah. Apa? Sebab kita nak bagi infak,
kita nak bagi sumbangan, kita nak bagi sedekah. Masjid kita buat iftar jama'i, kita bagi. Masjid lain nak bagi iftar, nak buat iftar, kita bagi. Semaya Jumaat tiap-tiap 4 kali Jumaat dalam bulan Ramadan. Amo tengok saat ni pala 3 belakang. Dalam bulan Ramadan kita nak 2 kali ganda, biar 9,000. Bulan Sabu. Minggu pertama 9,000, minggu kedua 9,000. Sebab bulan Ramadan ni kita nak tambah infak kita dalam bulan Ramadan. Sekala kutipan Jumaat 3,000 lebih, 3,000 lebih, dalam bulan Ramadan kita nak 2 kali ganda. Sekala 10 riyal, bulan Ramadan ni kita bagi 50. Apa? Sebab kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan, bila kita bagi sumbangan, Allah Ta'ala gandakan, Allah Ta'ala tambah. Jumpa anak yatim, kita bagi duit. Tak usah nyayalah duit dalam bulan Ramadan, kerana ada kelebihannya. Sebab tu persiapan daripada sudut duit dan juga kebendaan ini kena ada. Semata-mata untuk kita laksanakan, untuk kita buat dalam bulan Ramadan. Hak bazar tu bazar lah, tak ada masalah. Hak nak pergi beli go tu, nak beli go ni, kuih kepek hidung kau berapa, belilah, tak ada masalah. Tapi infak untuk sedekah kita, bagi sumbangan kepada masjid, bagi sumbangan kepada anak yatim, jadi pemurah ni kita kena buat apabila kita berada dalam bulan Ramadan. InsyaAllah dengan keazaman kita, dengan semangat kita, dengan kekuatan kita, bila kita mampu buat persiapan dan juga persediaan seperti ini, insya-Allah mudah-mudahan Ramadan kita Ramadan yang terbaik, Ramadan kita Ramadan yang comel, Ramadan kita yang Allah Subhanahu wa taala terima, kerana kita sudah melangkah masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan kita sudah bersiap. Kita sudah memakai pakaian lengkap. Bila masuk dalam bulan Ramadan, pakaian lengkap dah. Bukannya masuk bulan Ramadan baru nak pakai baju, baru nak pakai seluar. Tak. Kita masuk dalam keadaan kita sudah bersedia. Bila masuk dalam keadaan bersedia ni, kita kena nampak lagu ni kita nampak dah gambaran bagaimana kita nak buat dengan Ramadan kita, supaya Ramadan kita Ramadan yang terbaik, Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala terima. Bila Allah Ta'ala terima, insya-Allah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah biar Allah Ta'ala terima amalan Ramadan kita dan menjadi asbab di akhirat kelak kita boleh betul di hadapan Allah. Allah Ta'ala tengok keikhlasan kita, moleknya kita puasa, moleknya kita buat amalan-amalan, maka tak ada sebab bagi Allah Ta'ala nak tahan kita daripada masuk ke dalam syurga. Ini azam kita, ini janji kita, ini orang panggil semangat kita. Kerana kita masih ada beberapa hari lagi, maka kita buatlah persiapan yang rapi, buatlah persiapan yang sebaik mungkin untuk kita berada dalam madrasah Ramadan yang penuh dengan keberkatan dan kerahmatan serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amo rasa cukuplah setakat tu dulu. Bunyi dah tek tu. InsyaAllah mudah-mudahan kalau kita panjang umur kita jumpa lagi. Apa yang penting kita tingkatkan amal ibadat kita, kita tingkatkan ilmu kita, kita tambahkan segala-galanya, tidak lain tidak bukan untuk kebaikan kita. Aqul qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.